Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya saya masih lagi bernapas, masih lagi orang kata masih lagi hidup. Alhamdulillah, syukur. Okay, yang pertama sekali saya nak bagi sedikit tips untuk COVID-19. Okay, pertama sekali saya dah kena COVID stage 4, bukan stage 5, stage 4. So paru-paru banyak masalah, banyak rosak. So hari ni saya nak bagi sedikit tips kepada mereka yang kena COVID ni. Pertama sekali, bila kita kena COVID-19 ni, maksudnya dia akan demam. Okay, demam dalam 40 ni jugalah. Dia punya suhu memang 40 sentiasa dalam masa beberapa hari akan 40. 40. Assalamualaikum semua yang baru masuk. Alhamdulillah. Saja saya nak share untuk petang ni. Okey. 40, dan kalau ada macam korang start muntah, start berak, saya harap cepat-cepatlah pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan seterusnya. Jangan kita tunggu lama-lama. Sebab apa? Saya lebih kurang berapa hari, 8 hari duduk kat rumah. Maksudnya lambat. Kita pun first time kena COVID, kita tak tahu. Assalamualaikum Tika. Assalamualaikum Su. Okay, lambat. Jadi bila lambat tu yang mengakibatkan paru-paru kita makin lama makin rosak. Itu yang jahatnya COVID-19 ni, yang saya nak terangkan. So apa yang kita ni sebenarnya, saya nak terangkan lagi, antibody kita sorry okay, antibody kita berbeza, masing-masing berbeza, daripada umur kanak-kanak hinggalah umur 100 tahun lah, lebih kurang. Dia berbeza-beza. Kita tak tahu antibody kita kuat macam mana nak lawan COVID ni kan. So apa yang perlu kita ada sebenarnya bila kita kena COVID adalah ni dia. Inilah dia benda yang paling penting, oximeter. Okay? Yang mana anti-vaksin sekalipun dah pergi hospital pun, kalau tak percaya oksigen awak drop, bawa sendiri oximeter ni, pakai macam ni, tekan je, kita tengok oksigen kita sekarang. Okay, ni kita tengok lambat sikit dia detect, nampak 98. Alhamdulillah 98 ni kira okey lah. Bawah ni nadi kita laju mana. Okay, kalau kita percaya, kalau kita tak percaya sekalipun, boleh sampai ke ICU ke apa ke, bila kita ada ni kita boleh check sendiri. Jangan korang bila check drop dah tak percaya juga, tak nak pakai oksigen. Jangan nanya. Sebab COVID ni dia menghancurkan paru-paru kita. Bila kita kena COVID, dia boleh panggil virus-virus yang lain untuk masuk, boleh kacau buah pinggang, dia boleh kacau hati kita, dia boleh kacau mana lagi, empedu kita. Itu yang bahaya COVID-19 ni. Okay, bentuk dia pula macam itulah, yang macam mana nak cakap, bentuk bulat-bulat tu kan, dalam tu, itulah dia. So bila kita, mungkinlah kalau kita tak vaksin, kita pula tak ada orang kata antibody kita tak kuat kan. Antibody kita tak kuat, maksudnya kita akan kalau kita tak vaksin apa semua, mungkin boleh ni lah, kita punya antibody lemah apa semua, kita boleh terkena stage sampai stage 4, stage 5 macam ni lah. Mungkin lah kan. Kalau kita
ambil vaksin, dan kemungkinan juga kita tengok juga antibody kita, kalau dia lemah, dia pun boleh kena ke level-level yang tinggi juga sebenarnya. Tapi kebanyakannya sekarang semua boleh pergi ke level 1-2 saja. Dia bergantung kepada antibody lah sebenarnya. Kalau kita kuat, insya-Allah boleh. Macam kejadian yang berlaku di kalangan keluarga saya, dah meragut 2 nyawa, orang gaji dan juga adik saya Siti Sarah Resudin, yang kita tak boleh nak halang lagi lah. Benda tu sebenarnya dah dituliskan pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ambil vaksin, kemungkinan lah kita boleh reduce kita punya kadar untuk kena stage 4, stage 5 tu lah. Mungkin kena 1-2. Ada juga orang yang tak ambil vaksin kena 1-2 tu, sebab saya cakap mungkin antibody dia kuat. Anak, kalau ikutkan satu keluarga besar saya kena, dan anak saya kena COVID, dia terus 1 hari je dia macam letih, dia macam tak lalu makan, tapi lepas tu dia dah boleh main. Hari kedua tu dia dah melompat-lompat main dengan saudara-saudara dan apa semua, kan? Yang kena COVID lah. Kita orang bila dah kena COVID ni, kita ambil dia orang ni, kita akan letakkan kat satu rumah. Okey, main kat situ, kumpulkan yang mana kena COVID. So dia orang main apa semua, maksudnya antibody kanak-kanak ataupun immune ke macam mana nak cakap, tak berapa nak reti ingat benda tu, kan? Maksudnya dia kuat. Kuat kat situ untuk kanak-kanak. Dan saya tengok rate untuk kematian kanak-kanak pun kurang. Tapi kalau anak kita, jangkit kita yang umur 40 ni, yang kita tak tahu antibody kita macam mana, itu yang akan berlaku jangkitan virus tu ke kita tu, yang kita sangat bahaya tu, orang kata. Sangat-sangat bahaya. Sebab saya berjangkit melalui anak saya je. Tak ada orang lain. Maksudnya anak saya pergi ke saya teruk. Tu yang sangat bahaya. Bila ada virus, coronavirus ni, maksudnya korang ada coronavirus, kalau boleh yang mana yang tak positif tu dipindahkan segera, kan? Pindahkan cepat. Tapi banyak masalah juga. Sebab apa? Kita, kalau anak kita kena, takkan kita nak tinggalkan anak kita, kan? Itu masalah dia. So kalau ada contoh adik ke apa duduk sekali dengan kita tahu seorang dah kena, cepat-cepat pergi swab test, cepat-cepat check dia punya ni, maksudnya kena ke tak kena COVID tu. Kalau tak kena, pindahkan terus. Jangan ni, sebab kita tak tahu kita punya antibody. Bila kena, muntah, berak, jangan tunggu lagi. Pergilah hospital cepat-cepat, kan? Risau, saya bimbang, sangat-sangat bimbang. Sebab bila pengalaman saya dah kena, saya tak nak orang lain kena macam saya kat level 4. Memang seksa. Nak pergi bilik air, nak pergi buat kerja sikit, tenaga tu hilang 100%. Macam orang lelah, kan? Lelah dan pedih. Paru-paru tu kita nak pump kita punya oksigen naik tu, tak boleh. Masa saya kat hospital, oksigen, maksudnya paru-paru di atas dia function, bawah ni tak sampai. Pergi bilik air, nak berak, nak mandi, menggigil. Pergi bilik air, walaupun bilik air tu dekat je, pergi bilik air, berak kat situ, keluar 98% tenaga habis terus. Baring tak lupa, pegang, genggam. Ni kalau ada selimut ni, Allah Akbar. Ni saya tunjuk kat hospital lah, genggam macam ni. Sakit, dia punya sakit tu, Allah Akbar. So, apa yang saya nak sampaikan kepada mereka yang tak nak ambil vaksin ke apa ke, saya tak kisah. Itu hak korang punya ni. Cuma bila kena jangkitan tu,
Kita tak tahu immune dia, kita punya ni kan. Kalau tak percaya apa semua, ni penting. Bila dah kena je, oximeter ni mesti ada. Tolonglah, pergi, kalau dah kena belilah satu kan. Beli satu dan cek sendiri. Kan? Tak percaya doktor ke, tak percaya apa ke, itu hak korang. Saya tak boleh halang. Pakai benda ni, cek. Bila dia drop je, pergilah terus hospital. Kan? Kalau dah tiba-tiba pergi masuk ICU ke apa ke, orang nak apa, orang kata dicolik kau lah apalah, terpulang, beli benda ni. Beli benda ni. Kau cek sendiri. Bila kau cek sendiri, oksigen kau drop, baru kau tahu. Kau pakailah oksigen tu. Okay. Sebab saya, ramai orang yang DM, ramai yang ni minta pengalaman, ada yang minta apa orang kata minta apa nama nasihat apa semua kan, tolong nasihatkan orang yang anti vaksin apa semua. Hari ni saya nak cakap terus terang, pertama sekali saya tidak ada kuasa langsung untuk apa nama nak suruh dia orang ambil ke tak ambil ke, itu hak dia orang. Kan, yang penting diri saya bila dah kena, insya-Allah bila saya sihat, insya-Allah saya akan ambil, sebab saya tahu penderitaan orang yang kena COVID sangat teruk. Sangat teruk. Yang mana yang dulu saya orang cakap saya anti vaksin apa semua, tak apalah, tu pengalaman hidup saya, pengajaran bagi saya, dan mereka-mereka yang tak nak ambil terpulang pada korang. Saya tak ada paksa-paksa, tak ada nak suruh ke, tapi bila kena COVID, walaupun level 1, level 2, kena ingat korang boleh jangkit pada orang lain. Dan orang lain kita tak tahu antibody dia macam mana. Pengalaman saya di ICU, saya baring, ada yang baru masuk ditidurkan, besok pagi dah lesis terus. So saya tengok benda-benda ni dalam dalam ICU amat mengerikan, amat mengerikan, amat menakutkan. Hari-hari kita berdoa, kadang-kadang kita moral boleh jadi down, boleh jadi up, aku kena keluar daripada ni, kena keluar daripada ICU untuk apa orang kata lawan COVID ni kan. Kena tengok, yalah, masuk terus kena tidur kan. Tapi jangan risau dengan yang setakat ni yang saya duduk di Serdang. Jangan risau pasal ditidurkan ni. Sebab apa? Ada yang bangkit kan. Maksudnya depan mata saya lah, masa-masa saya kat ICU yang meninggal apa semua, tak apa orang kata, saya tak dapat nampak lagi depan mata lah. Sebab apa? Yang ditidurkan, lepas tu 4 hari bangun balik, ada yang 8 hari, ada yang 2 minggu. Tapi orang kata okey, ada yang pulih depan mata saya lah. Tapi selepas saya keluar, saya tak tahulah berapa banyak yang meninggal apa semua, Allahualam. Ini kejadian depan mata saya sahaja saya cerita. Saya tak nak cerita benda yang tak ada depan mata. Okey. So untuk korang yang mana apa orang kata bila kena COVID itulah satu-satunya cara yang paling berkesan, yang paling mudah. InsyaAllah cuba ni dapatkan oximeter. Bukan saya nak jual oximeter, saya tak ada. Carilah korang sendiri, korang belilah sendiri. Bila kena je COVID, dah rasa sesak nafas sikit dah rasa sesak, cepat beli. Beli. Sebab kita tahu kita punya kandungan oksigen apa semua kan, yang mana kita nak lawan kita punya ni. Sebab saya diselamatkan oleh doktor, sebab tu saya boleh bercakap. Waalaikumsalam Farus. Saya cakap berdasarkan pengalaman saya. So setakat ni alhamdulillah doktor menyelamatkan saya. Doktor tak apa orang kata bunuh saya apa semua. Walaupun saya mula-mula saya ni, saya cakap terus terang jugalah, dulu memang saya pengikut anti vaksin jugalah. Saya cakap terus terang, tapi bila dah kena kepada saya kena buat sesuatu susulan. Waalaikumsalam Muhammad. Saya kena buat benda susulan supaya mereka yang apa orang kata yang anti vaksin ni, tak apa, nak anti lah, tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan beri penyakit kepada orang lain, kesian ke orang lain. Pengalaman yang mengerikan, sangat mengerikan telah berlaku pada saya. So saya cuba bagi iktibar kepada orang lain. Mana tahu kita ni anti vaksin, mak kita
umur 50, tiba-tiba kita kena COVID. Kita rasa, okey, kena COVID kat kita ni okey, tak ada apa-apa, kena stage 1, 2. Tapi bila kita bagi kat virus tu kat orang lain, kita tak tahu macam mana dia punya antibody dia. Itu masalah. Tak apalah, yang lepas tu lepas. Ya betul. Pengajaran memang bila dah kena baru kita tahu betapa peritnya, betapa lamanya nak lawan COVID ni. Susah, terlalu susah. Tu kesian dekat orang lain tu. Saya cakap yang mana ada dos 2 pun, jangan orang kata riak dan berbangga. Aku ada 2 dos. Ingat, korang pun boleh jadi carrier dan korang juga boleh apa orang kata, boleh menjangkiti orang-orang lain. Ingat, sonok-sonok. Sebab this is, orang kata sekarang ni dunia sedang mengkaji lagi COVID ni. Macam mana nak hapuskan COVID ni. Dia bukannya kita ada vaksin yang betul-betul cucuk, clear, mati terus. Tak ada. Korang pun boleh kena jangkit. Bila kena jangkit tu lah, kebanyakannya orang setengah seronok sekarang ni macam melepas. Keluar semua orang keluar. Pergi, ada 2 dos. Nanti jangkit kepada orang lain. Boleh jangkit pada orang lain. So kat sini saya nasihatkan pada mereka-mereka yang ada 2 dos pun. Saya tak boleh ambil lagi. Saya kalau boleh nak ambil besok cucuk lah. Sebab saya takut kesian kat orang lain. Kan? Itulah. Kesian kat orang lain. Maksudnya kita pembawa, kita bagi pula kat orang lain apa semua kan. At least kita ada vaksin ni, mungkin boleh reduce sikit lah. Dia punya, apa orang kata, kadar untuk jangkitan tu kan. Mungkin kita kena 1, 2 je. Saya pun yang kena COVID ni, bukannya saya, ni dah kena dah, tak, lepas ni tak kena dah. Boleh kena lagi. Itu bahayanya. Itu bahayanya COVID ni. Bahaya sangat. Saya, lagi satu nak cerita, saya punya stage kat rumah, saya dah sampai tahap hidung ni keluar darah tau. Keluar darah dan juga bila batuk keluar darah. So, maksudnya paru-paru memang rosak. Saya berapa kali dicek oleh sedang, dia orang ingatkan saya TB, dia orang asingkan lalah bukan. Dan arwah adik saya pun, dia orang kata ada keluar darah ke hidung dan juga batuk, keluar darah, kahak. Dia orang cek. So bila kena, tolong, saya cakap tu, yang mana yang dengar ni, tolong. Kalau tak percaya anti-vaksin pun tak apa, tolong beli benda ni. Mesti ada bila kena. Swab test penting ni. Sebab kita tak tahu antibody kita. Okay? Memang kita tak tahu. Kalau saya tahu antibody saya kuat apa semua, mungkin saya kena 1, 2 je, tak ada masalah. Dan saya, deria bau dan rasa saya ada sampai sekarang. Itu saya pun tak tahu sebenarnya saya kena COVID yang macam mana sebenarnya. Sebab saya punya deria bau, rasa ada. Pelik. Kebanyakan orang yang kena deria bau, rasa tak ada kan. Bila dia dah pulih pun dia akan kekal. Sikit-sikit je rasa, ada sikit-sikit je bau. Okay. Memang bila kita kena penyakit ni, Allah nak duga kita, pertama, dia suruh kita berubah sebenarnya. Daripada kehidupan lama kepada satu kehidupan yang baru. Dulu mungkin saya jauh sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hari ini insya-Allah kita cuba ubah sedikit demi sedikit kan. Betul lah pepatah orang Melayu kata, bila sakit baru nak ingat Tuhan. Inilah dia. Inilah kita ni, manusia. So saya sebagai sakit COVID level 4. Sebenarnya saya nak buat satu pembetulan sedikit lah. Saya bukan ditidurkan melalui yang untuk oksigen level stage 5 tu, tidak. Sebab doktor mula-mula saya masuk ICU, dia orang cakap dia orang nak masukkan, dia orang nak tidurkan saya dah. Saya tak ditidurkan, saya kena morfin je rasanya. Sebab tu saya dalam masa 1 hari saya sedar balik. Alhamdulillah, Rozana Jelita, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you very much. Memang kalau ikutkan masih lagi drop lah.
kalau buat kerja terlalu berat kan. Tapi kita ni sebagai manusia biasalah, takkanlah kita duduk rumah, kita nak duduk je atas katil kan. Lagi satu, cuba tengok saya punya cara percakapan sekarang dah tak ada, macam dah tak ada sangat. Alhamdulillah, sedang pulih. InsyaAllah, insyaAllah. Vaksin tu insyaAllah akan ambil. Lagi satu, kalau saya tak ambil vaksin kan susah pula nak keluar pergi beli barang apa semua, susah kan. Itulah saya ambil insyaAllah. Bagi doktor pun ada pesan, dia kata jangan ambil lagi dalam keadaan sekarang. Sebab masih ni lagi dalam saya punya paru-paru ni masih tak berapa nak, apa orang kata, tak berapa nak okey lagi. So insyaAllah kan, kepada anti vaksin tu, saya nak, bukan nasihat lah maksudnya, tak nak ambil pun tak apa kan, itu hak masing-masing. Itu saya bukan Perdana Menteri ke, saya bukan wakil ke daripada NGO mana untuk menasihatkan korang ke apa. Itu korang punya ni lah kan. Kalau korang tak nak ambil ke apa ke, itu punya pasal, korang punya pasal lah. Cuma saya ingatkan satu benda, bila korang kena je, yang tak ada ambil vaksin, kena je ni mesti ada. Jangan tak ada lah. Ini ibarat macam nyawa saya juga ni sekarang ni kan. Maksudnya oksigen drop je. Kita belajar pada situ. Bila oksigen drop, cuba kita duduk dengan bertenang. Maksudnya kita duduk setempat, duduk diam je. Adakah oksigen tu naik ataupun oksigen tu turun? Bila turun, cepat-cepatlah pergi hospital. Ambil suplemen ke, yang mana tak percaya doktor ke apa, itu korang punya pasal lah kan. Tak percaya doktor ke apa ke, pergi cari suplemen yang boleh sihatkan korang balik secepat mungkin. Jangan kita rasa kita kita apa orang kata, kita rasa diri kita segar, kita kena COVID, ni main-main je kerja, jangan. Kesian kat orang lain. Kita jalan pun, pergi kedai pun kadang-kadang boleh jangkit orang lain juga. Yang baru ni pula Delta, entah macam mana lagi dia punya keperetan, kita pun tak tahu. So apa yang saya nak cakap hari ni, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak doktor, nurse apa semua, asbab untuk saya terus hidup. Masih lagi dalam rawatan, masih lagi dalam, orang kata, masih lagi rehat. InsyaAllah untuk video yang saya buat kali ni, yang mana yang dah ambil vaksin pun kena hati-hati. Hati-hati sebab kadang-kadang kita tak tahu antibody kita, itu je saya boleh cakap. Okay, kalau yang tak ambil pun jaga-jagalah, berwaspada yang lebih lagi daripada yang ambil vaksin ni mungkin. Sebab saya bukannya nak vaksin tu sangat sebenarnya. Saya nak tekankan kita punya antibody, kita tak tahu. Sebab orang kata kalau ambil vaksin boleh reduce. Ada juga yang boleh pergi stage 4, stage 5. Ada boleh pergi stage 4, stage 5 yang ambil vaksin. Tapi kalau kita tengok KKM punya ni, dia akan pergi ke stage 1, 2 je kebanyakan. Gejala-gejala yang besar, mungkin kita dah ada kencing manis, kita dah ada darah tinggi, kena COVID pula. Itu yang boleh mengakibatkan meninggal dunia apa semua kan. So saya semoga Pak Su syukur boleh bersama Mus. Alhamdulillah, amin. Nur Haim Naimah ngah. Okay. So yang mana apa tadi nak cakap tadi? Maksudnya lagi satu, positive thinking lah. Positive thinking tu penting, semangat kena tinggi untuk lawan COVID ni. Jangan doktor suruh duduk baring je. Kita lemah sangat dekat ICU. Contohnya kita kena lawan sikit, bangkit, duduk kan. Kalau boleh prune, kebanyakannya kalau kat ICU tu dia orang suruh tidur menerap. Amin. Thank you Syed Syah. Okay, prune kan, maksudnya baring, menerap kan, untuk paru-paru kita apa semua.
Nanti ada buat latihan terapi untuk paru-paru apa semua kan. InsyaAllah boleh sembuh. Cuma semangat tu kena ada. Dan orang kata jangan kita, orang kata kalau tidur mati tak nak. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang survive, ada yang tak survive tu, kita nak buat macam mana kan. Kita nak buat macam mana, apa yang daya kita, apa kekuatan kita nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata mati, matilah kan. Janji kita dah usaha, kita dah cuba. Apa yang berlaku pada diri saya dan keluarga saya menjadi satu pengalaman, pengalaman yang yang boleh bantu orang yang mana kena COVID ni, insyaAllah. Banyak NDM. Ada juga yang hentam saya apa semua anti vaksin. Tak apa, saya terima seadanya. Apa yang korang nak cakap betul lah. Dulu memang saya anti vaksin sebab adalah sebab-sebab yang tak perlu tahulah. Tapi sekarang ni bila kena pada diri sendiri dan menjadi iktibar pada diri sendiri, InsyaAllah saya cuba educate yang mana yang minta pendapat-pendapat apa semua, yang mana yang suruh makan batu sauda, yang mana suruh cengkeh, boleh cuba mana-mana. Kadang-kadang kita tak tahu, kita bila cuba tu dia pulih, ada orang tak pulih, kita tak tahu. So kalau nak cubalah, tak ada masalah untuk benda-benda macam tu kan. Itu yang suplemen lah, batu sauda, apa makanan sunnah, insyaAllah. Tapi yang ubat doktor kena makan jugalah. Sebab saya teruskan makan ubat doktor sebab memang dia reduce kadar paru-paru dalam ni makin pulih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. So sekian saja untuk petang ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana dengar saya berceloteh apa semua. Ada yang tak bersependapat orang kata dengan saya. Tak apa, terpulang pada masing-masing dan tidak ada paksaan pada diri korang. Saya senang je. Kau nak ambil, itu kau punya pasal. Kalau kau tak nak ambil pun kau punya pasal. Bila dah kena besok, kau tahulah apa yang kau nak buat. Itu je. Sebab manusia ni berdasarkan pada pengalaman, baru dia tahu. Orang kata COVID is real. Memang COVID is real. Dah kena COVID is real lah. Pada mereka-mereka yang dulu yang saya tulis ikut doktor pembunuh lah, apalah kau cakap kat aku tak tahulah aku ada tulis ke tak, aku tak ingat. Tapi saya mohon maaf banyak-banyak pada doktor, pada nurse, dan berterima kasih banyak-banyak, bertungkus lumus menyelamatkan nyawa saya ni. Terima kasih banyak-banyak. Frontliner memang saya respect. Frontliner yang menjaga di ward ICU. Saya katil kat depan, ada nurse kat depan. Bayangkan macam mana dia orang bekerja. Bayangkan macam mana yang kita ni pula kata nurse tu nak membunuh kita. Dia tunggu depan. Di ward ICU sedang tu ada satu nurse tunggu di depan. Apa-apa terjadi, kau kencing, kau berak, apa semua, duduk ICU mana ada tandas apa semua. Pakai pampers saja. Dialah yang mengelap, dialah yang tu. Macam mana kita nak hina dia lagi? Apa lagi? Kan? Tu kata, bila dah kena, baru tahu. Bila dah kena, baru kita rasa, teruklah kita ni. Kita ni memang teruk. Menyebarkan benda yang orang kata tidak benar, tidak baik. Padahal dia yang tolong kita. Nurse, kita dah tak boleh nak bangun. Tak boleh nak bangun lah. Nurse, tolong. Nurse, tolong. Doktor, tolong. Panggil. Cek apa semua. Alhamdulillah. Itu adalah asbab pun. Dengan doa lagi, korang bertalu-talu kat saya. Macam mana apa orang kata, saya tak boleh tak sihat macam ni kan. Doa lagi, bacaan Yasin daripada sahabat-sahabat lagi saya, yang tak putus-putus daripada ahli keluarga. Tu pun salah satu sebab kalau pergi ICU kita dah tak boleh nak bantu dah. Maksudnya kita nak hantar barang ke apa dah tak boleh kat sana. So apa bekalan kita yang boleh tu je, baca Yasin, baca doa. Hari-hari kita buat. Hari-hari kita buat. Dekatkan diri dengan Allah tu cepat-cepat kan.
Sesal cepat-cepat sebelum nak ditidurkan. Katalah kita nak ditidur pun, cepat-cepat kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan? Apa terjadi sekalipun, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau dikatakan kita tidur mati, kita dah mengucap, apa lagi kita nak? Kita dah mengucap dah. Apa lagi kita nak? Kan? Kita dah cepat-cepat kita minta ampun. Kan, sebab masa dia tidur tu kita tak tahu. Itu pun bukan doktor yang nak bunuh dia, bukan dia bubuh racun, dia bubuh pipe tu untuk kita punya paru-paru ni rehat, apa semua kan. Tapi Allahualam lah, ada yang kata doktor pembunuh lah, ada yang kata doktor nak membunuh kita dengan menggunakan benda tu apa semua. Dah paru-paru kau dah tak boleh nak function. Kalau pergi ke penyakit lain pun, tapi Allahualam lah, kalau dia orang tiba-tiba kan datang suntik jarum, tiba-tiba bubuh racun sikit. Tapi dalam pengamatan saya, masa saya duduk dalam ICU tu, tak ada lagi doktor bubuh benda pelik-pelik dalam badan saya ni. So, bila dah macam tu, berdoa je banyak-banyak. Sebelum dia kata tidurkan, dia bagi family semua bagi tahu. So, korang doa je banyak-banyak. Dan bila dah ditidurkan, ahli keluarga tu sendiri, mesti ahli keluarga tu sendiri, doalah hari-hari, jangan putus. Kalau boleh berjemaah lah kan? Satu keluarga duduk baca doa, tolong selamatkan ni. Itu je daya kita lagi dah. Dah tak ada daya dah selain daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hidup pun kerana Allah, mati pun kerana Allah. Bukan kerana vaksin. Tak habis-habis orang cakap vaksin. Vaksin tu tak ambil pun, maksudnya apa orang kata? Kalau Allah kata kau mati, matilah. Kalau Allah kata saya hidup, hiduplah. Kan? Bukan saya nak encourage orang tak nak ambil vaksin. Lantak dia orang. Dia orang nak ambil. Tak nak ambil, sudah. Kan? Tapi yang anti vaksin, tolong jaga. Bila kena COVID, tolong jaga orang yang tak kena. Itu je. Kan? Mengah juga bercakap. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana watch ni. Sebab apa saya buat live macam ni? Sebab pertama, ramai sangat yang minta, itulah yang saya cakap tadi, minta nasihat lah, minta macam-macam lah. Bila COVID ni kan, macam mana pengalaman apa semualah. Ada yang nak jual barang lah, ada yang nak itulah, ada nak ni lah. Macam-macam lah mesej saya. Saya tak boleh nak balas satu-satu, terlalu banyak. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan pada itulah korang kan. Napi Laili, itu pun terima kasih banyak adik saudara tu. Okay, sampai sini saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much semua yang masuk. Terima kasih. Setakat ni saja. Saya mahu lama-lama. Penat. Sebab paru-paru belum pulih lagi. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum.